Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda yang sudi untuk mendengar segala kisah yang akan saya kongsikan. Kisah-kisah awal yang bakal saya kongsikan adalah peristiwa dan pengalaman yang telah saya ambil dari rakan-rakan, keluarga, saudara dan kenalan saya sendiri untuk saya kongsikan kepada pendengar. Salah satu kisah yang ingin saya kongsikan adalah dari kisah rakan saya yang telah menceritakan tentang pengalaman bapanya sewaktu bertugas sebagai pengawal keselamatan di sebuah bangunan lama yang sunyi pada waktu malam, dan peristiwa ini berlaku sekitar kira-kira pada tahun awal 2000. Saya akan kongsi dan menyusuri masuk ke dalam watak bapa rakan saya itu yang dikenali sebagai Jeffrey pada masa dan ketika kejadian itu berlaku. Bismillah. Assalamualaikum. Saya Jeffrey atau disapa dengan panggilan Jeff. Peristiwa yang menyeramkan ini benar-benar berlaku dan menghantui saya sewaktu saya bertugas sebagai pengawal keselamatan di sebuah bangunan lama yang sunyi dan hanya digunakan sebagai pejabat yang juga hanya beroperasi ketika waktu siang ataupun waktu pejabat sahaja. Sedikit gambaran tugas saya. Saya bertugas secara tetap pada shift malam, iaitu dari pukul 7 malam sehingga 7 pagi berseorang diri di dalam bilik pengawal dan juga di bangunan itu. Walaupun saya hanya berseorang diri saja di bangunan itu pada waktu malam, tapi bagi saya tiada masalah kerana tugas saya amat mudah. Saya tidak perlu membuat rodaan ataupun clocking. Ini kerana walaupun tiada CCTV di luar bangunan dan hanya ada di dalam pejabat saja, tetapi bangunan 4 tingkat ini dilengkapi dengan pintu pagar besi di bahagian tangga yang sentiasa dikunci apabila masuk jam 7 petang dan ketika semua petugas pejabat sudah pulang. Saya juga tidak perlu mengambil nama pelawat atau siapa seperti yang perlu dilakukan pengawal di waktu siang kerana waktu pejabat hanya beroperasi sehingga jam 5 petang sahaja. Dan mustahil jika ada siapa yang ingin datang kerana sudah tidak ada apa pun urusan lebih-lebih lagi di waktu malam dan sememangnya dilarang masuk. Tugas saya hanya duduk di rumah pengawal, berjaga dan memerhati di kawasan bangunan itu serta menulis di buku tugasan atau report setiap 1 jam. Dan itulah sedikit sebanyak gambaran tugas saya. Kembali kepada kisah dan peristiwa yang menghantui saya sewaktu saya bertugas. Ketika itu, waktu tak silap saya sekitar dalam jam 1 ke 2 pagi. Waktu itu pula hujan, tapi mujur tidak berapa lebat, hanya hujan rintis-rintis saja. Sedang saya duduk di rumah pengawal sambil membelik telefon, saya seperti terdengar ada suara tangisan. Tangisannya seperti tangisan wanita dalam suasana rintisan hujan, dan saya rasa rintisan hujan itu langsung tidak menenggelamkan suara tangisan tersebut. Saya bangun dari tempat duduk, lalu saya hanya menjengah dan mengintai sahaja di tingkap dari bilik pengawal. Tingkap di bilik pengawal itu memang betul-betul menghadap ke bangunan tersebut, dan cahaya lampu yang ada hanya di bahagian luar pejabat sahaja, tapi di bahagian tangga dan hujungnya yang ada bilik stor simpanan dan tandas memang gelap dan tiada sebarang lampu di sana. Saya pun mencapai lampu suluh dan melihat di bahagian tangga di hujung bangunan. Dari tingkat pertama naik ke tingkat seterusnya sambil tangisan itu masih kedengaran lagi. Dan apabila saya menyuluh ke bahagian tangga di tingkat ketiga, saya perasan seperti ada susuk tubuh seorang wanita yang sedang berdiri dengan kepala yang menunduk ke bawah sambil mengangkat-ngangkatkan bahunya. Dan saya dapat rasakan yang tangisan itu dari wanita tersebut. Saya rasa saya tak silap nampak kerana lampu suluh saya yang saya gunakan memang cahaya yang tinggi, dan saya tidak fikir yang bukan-bukan lagi ketika itu kerana saya berasa mungkin wanita itu terperangkap atau terkunci di dalam bangunan itu dan mungkin berasa ketakutan ataupun ia diganggu. Saya pun terus keluar dari bilik pengawal itu dengan lampu suluh masih di tangan, tapi saya tidak buka switchnya ataupun on untuk menyuluh ke arah wanita itu lagi kerana saya fikir mungkin dia tidak selesa ataupun bagi saya itu kurang sopan. Saya hanya memanggil sambil melambai ke arahnya. Cik, cik okey? Cik terperangkap ke cik? Boleh saya bantu tak?
Wanita itu masih menangis, tapi dia langsung tidak mengendahkan sapaan dari saya. Dalam hati kecil saya berkata, "Menyusahkan orang betul lah Dini. Jawab je lah. Kau menangis bukan boleh selesai masalah pun. Buat susah kerja orang lagi adalah." Disebabkan masih lagi rasa tertanya-tanya dan tidak puas hati, kali ini saya menggunakan lampu suluh untuk melihatnya dengan jelas. Mana tahu mungkin wanita itu adalah pekerja di situ yang saya kenal atau saya cap. Ketika saya menyuluh cahaya ke arahnya, entah bagaimana saya boleh menyuluh tepat ke arah wajahnya. Alangkah terperanjat yang wanita itu sedang memandang dan menatap ke arah saya dengan mata yang terbeliak sambil tersenyum menakutkan. Astagfirullahalazim. Seolah seperti ia ingin menakutkan saya. Dan dalam masa itu jugalah saya nampak yang wanita itu berlari ke tangga, naik ke tingkat yang teratas, iaitu tingkat 4. Saya pun kaku dan terus masuk ke dalam bilik pengawal dan cuba menenangkan diri saya, beristighfar sambil berfikir sejenak. Dan apa yang mengherankan saya adalah wanita yang saya lihat menakutkan tadi, wajahnya seolah seperti salah seorang pekerja di situ. Dari itu saya pun mula berfikir macam-macam. Mungkin ada iblis dan syaitan yang menyamar seperti rupa tersebut, ataupun wanita itu mungkin dirasuk, maklumlah bangunan lama dan sebagainya. Saya cuba untuk melupakan dan buat tak endah dengan situasi dan keadaan tersebut. Lat berapa minit saya terdengar pula seperti ada bunyi tapakan kaki yang berlari di tangga. Tapi saya hanya duduk sahaja di rumah pengawal dan berasa malas nak layan akan perkara itu. Dalam masa yang sama juga saya ada terfikir bahawa jika benar ada orang di dalam bangunan itu dan sekiranya ada apa-apa yang berlaku atau terjadi, saya juga yang akan susah nanti. Tidak pasal saya akan ditanya macam-macam dan kena menulis report yang panjang menjala nanti. Saya dengan merasa was-was mencapai kunci yang ada di dalam laci dan keluar dari rumah pengawal, berjalan perlahan sampai ke pintu pagar besi di bahagian tangga bangunan. Saya berfikir juga 2-3 kali mahu buka atau tidak, dan akhirnya dalam masa saya terfikir itu, rupa-rupanya saya sudah terbuka kunci pagar besi tersebut. Saya pun menolak perlahan pintu pagar besi yang dalam masa yang sama kedengaran bunyi tapak kaki di bahagian tingkat atas. Saya menjejak kaki di tangga. Baru satu langkah saya jejakkan kaki di tangga, sekali lagi saya dengar ada bunyi tapakan dan jejakan kaki dari atas. Tapi bayangkan, bunyinya makin lama makin kuat dan semakin jelas, seolah-olah seperti ia ingin menghampiri dan menyergah ke arah saya. Saya terus bergegas keluar dan batalkan hasrat saya itu. Lalu kedengaran pula seolah ia ketawa. Mungkin kerana dia berasa yang dia sudah berjaya untuk menakutkan saya. Saya ketika itu juga terus berlari dan panjat keluar dari pagar besar, iaitu pagar utama bangunan, dengan degupan jantung yang laju termengah-mengah. Sambil beristighfar berkali-kali, tidak berhenti di situ apabila saya menolehkan sedikit pandangan saya ke arah bangunan itu. Alangkah terperanjatnya bahawa saya ternampak yang susuk tubuh wanita misteri tersebut sedang memandang dan melambai ke arah saya di hujung bangunan itu. Astagfirullahalazim. Segala ayat suci dan surah yang saya tahu berkumat kamit di mulut saya. Selepas lebih kurang sejam apabila keadaan saya makin reda, saya dengan tenang kembali ke dalam bilik pengawal, duduk dan buka segala ayat suci dan surah di telefon saya dengan saya tidak mengendahkan
pintu pagar besi di tangga yang sudah dibuka oleh saya yang masih belum ditutup dan dikunci. Bagi saya, ini adalah permainan dan strategi dari iblis dan syaitan untuk menakut-nakutkan manusia supaya manusia itu lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita takutkan kerana Dia Tuhan yang Maha Besar, Esa lagi Maha Berkuasa. Wallahu alam. Itu sahaja kisah dari saya yang benar, Jeffrey. Firman Allah, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata. Al-Baqarah 208. Ingin berkongsi segala kisah seram, menakutkan dan mistik, anda boleh email di link description yang telah disediakan di bawah untuk saya kongsikan. Terima kasih banyak kerana meninjau, mendengar dan subscribe. Hanya Tuhan saja yang boleh membalas jasa anda. Jumpa di lain kisah. Assalamualaikum.